Jadi kita sambung yang kedua. Tadi kita tinggalkan sambung. Jadi alif lam, ingat alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin. Ingat ya, alif lam tidak boleh bertemu dengan tanwin. Ingat huruf hijaiyah, kalau huruf hijaiyah bertanwin tidak boleh bertemu dengan alif lam. Ingat pesan Ustazah, begitu juga sebaliknya. Apabila huruf hijaiyah itu bertemu alif lam, maka hijaiyah tersebut tidak boleh ditanwinkan. Jadi kita gabungkan. Cuba saya gabungkan. Al-alifu, 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 alifun, 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 alif, alif, alif. Sekali lagi saya bunyikan. Al-alifu, 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 alifun, 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 alif, alif, alif. Al-ba'u, 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 baun, 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 ba, ba, at-ta'u, 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 ta'un, 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 ta, jadi ada yang tanya, kenapa kita biasa dengar huruf hijaiyah? Sebab tu kita dengar huruf alif tu, huruf alif ba, iaitu di hujung dia ditandakan sukun. Bila ada alif lam, kita kan belajar Al-Quran, bahasa Arab dan tulisan Jawi serentak. Jadi mana yang mungkin anda tak pernah belajar bahasa Arab, kaedah inilah bahasa Arab. Kaedah muda dah lebih 20 tahun. Boleh tengok dalam MHI TV3, boleh tengok dalam majalah Islam, majalah Islam. Dalam majalah Islam masa tu 15-10 tahun yang dulu, tengoklah, cuba tengok dalam YouTube ada ustazah ajarkan. Jadi kaedah dia kita belajar Al-Quran, bahasa Arab dan tulisan Jawi serentak. Jadi kita belajar. Jadi kesianlah kalau kita tengok dah tanda kiamat tu dah nak dekat tapi kita macam bengong. Bahasa Arab pun kita rasa macam pelik bahasa Arab tu. Macam kita tengah huruf hijaiyah, alif lam bertemu dengan tanwin pun kita rasa macam pelik. Jadi sebab itulah janganlah tambah lagi kesombongan. Kita dah tak tahu tapi kita tambah kesombongan dalam diri kita. Takut dengan Allah Ta'ala. Rugilah kita tak tahu bahasa Arab, kita baca Quran kita tak faham makna. Kita ngaku kita seorang Islam tapi kita tak nak ambil tahu pun apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebab tu kita kena Al-Quran ini, kita kena kuasai bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu Al-Quran adalah mukjizat dan sebanyak ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu adalah sifat penawar. Apabila kita faham bahasa Arab, kita bawa anak kita hafal Quran, dia faham makna bahasa Arab itu lebih baik. Jadi kita tak ajar bahasa Arab ni untuk hafal-hafal, kita tak ajar. Sebab tu kita latih lidah dulu. Sebab benda yang saya dah jelaskan. Al-alifu, alifun, alif. Al-alifu, alifun, alif. Al-alifu, alifun, alif. Al-ba'u, ba'un, ba'. Al-ba'u, ba'un, ba'. Al-ba'u, ba'un, ba'. At-ta'u, ta'un, ta'. At-ta'u, ta'un, ta'. At-ta'u, ta'un, ta'. As-sa'u, sa'un, sa'. As-sa'u, sa'un, sa'. Al-jimu, jimun, jim. Al-jimu, jimun, jim. Al-jimu, jimun, jim. Al-ha'u, ha'un, ha'. Al-ha'u, ha'un, ha'. Al-ha'u, ha'un, ha'. Al-kha'u, kha'un, kha'. Al-kha'u, kha'un, kha'. Al-kha'u, kha'un, kha'. Ad-dalu, dalun, dal. Ad-dalu, dalun, dal. Ad-dalu, dalun, dal. Az-zalu, zalun, zal. Az-zalu, zalun, zal. Az-zalu, zalun, zal. Ar-ra'u, ra'un, ra'.
Ar-ra'u ra'un ra'. Ar-ra'u ra'un ra'. Az-zayu zayun zay. Az-zayu zayun zay. Az-zayu zayun zay. As-sinu sinun sin. As-sinu sinun sin. As-sinu sinun sin. Ash-shinu shinun shin. Ash-shinu shinun shin. Ash-shinu shinun shin. As-sadu sadun sad. As-sadu sadun sad. As-sadu sadun sad. Ad-dadu dadun dad. Ad-dadu dadun dad. Ad-dadu dadun dad. At-ta'u ta'un ta'. At-ta'u ta'un ta'. Az-za'u za'un za'. Az-za'u za'un za'. Az-za'u za'un za'. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-ghainu ghainun ghain. Al-ghainu ghainun ghain. Al-fa'u fa'un fa'. Al-fa'u fa'un fa'. Al-fa'u fa'un fa'. Al-qafu qafun qaf. Al-qafu qafun qaf. Al-qafu qafun qaf. Al-kafu kafun kaf. Al-kafu kafun kaf. Al-lamu lamun lam. Al-lamu lamun lam. Al-lamu lamun lam. Al-mimu mimun mim. Al-mimu mimun mim. An-nunu nunun nun. An-nunu nunun nun. Al-wawu wawun waw. Al-wawu wawun waw. Al-wawu wawun waw. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ya'u ya'un ya'. Al-ya'u ya'un ya'. Al-ya'u ya'un ya'. Okay, sadaqallahul azim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Okay, kita dah mulakan dengan basic bahasa Arab. Tadi kita dah sebut huruf hijaiyah. Basic kita belajar Al-Quran, bahasa Arab dan tulisan Jawi serentak. Jadi kita biasa kali dah kita latih al-alifu, al-alifu, al-alifun, alifun, alif. Jadi kita jumpa baik bahasa Arab al-baitu, 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 baitun, baitun. Jadi dekat situ kita boleh faham bahasa Arab bila ada tanda suka. Jadi anak kita akan tahu madrasatun, al-madrasatu, al-madrasatu, al-madrasatu. Jadi baca madrasatun, madrasatun, madrasatun. Jadi sebab anak kita dah biasa. Al-baitu. Dia takkan sebut al-baitun. Kalau dia tahu al-baitun macam salah. Dia dah tahu dah basic bahasa Arab. Ini banyak kesilapan yang dilakukan oleh orang yang belajar bahasa Arab. Dah belajar bertahun pun dia boleh silap ke situ. Okey? Jadi Ustazah akan teruskan untuk kita belajar, kita kenal tanpa perlu menghafal. Okey, permulaan Ustazah ajar ialah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dal fathah. Saya sebut 1 2. Kalau dalam kelas saya sebut 1 2. Dal fathah da. Ulangi dal fathah da. Teruskan ra fathah ra. Ulangi ra fathah ra. Teruskan sin fathah sa. Ulangi sin fathah sa. Bunyinya darosa. Ulangi darosa. Bunyinya darosa. Jadi cuba aja anak kita macam tu. Ya. Fa fathah fa. Ulangi fa fathah fa. Ulangi fa fathah fa. Teruskan ta fathah ta. Ulangi ta fathah ta. Ulangi ta fathah ta. Teruskan ha fathah ha. Ulangi ha fathah ha. Bunyinya fataha. Ulangi fataha. Bunyinya fataha. Jadi apa makna yang anak kita ngeja ni? Okey, kita belajar basic bahasa Arab. Kada takkan sebut ini fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar untuk asas. Sebab orang ni jangan diberatkan dengan istilah. Sebab yang penting pada mereka bahasa Arab tidak perlu dihafalkan. Jadi apa yang kita ajar? Darosa, makna darosa ialah belajar. Jadi kita nak tahu anak kita sebut tadi perkataan darosa, mengeja tadi darosa. Jadi anak kita nak tahu makna. Darosa maknanya belajar. Bila belajar kita buka buku. Bila kita belajar, kita buka buku. Jadi belajar, kita buka buku. Sebut darosa. Ulangi darosa. Ulangi darosa. Sebut ramai-ramai. Darosa, 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 darosa. Makna darosa ialah belajar. Darosa, belajar. Darosa, belajar. Darosa, belajar to learn. Darosa, 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 darosa. Okay, darosa ialah belajar. Tadi kita aja fataha pada anak-anak kita. Fataha membuka. Jadi bila kita membuka, kita bayangkan kita buka pintu. Kita buka pintu, kita bayangkan kita buka pintu. Fataha. Ulangi fataha. Ulangi fataha. 1 2. Fataha, 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 fataha. Makna fataha ialah membuka. Fataha membuka. Jadi kita tak mau sebut membuka. Bahasa Melayu jangan. Biar dia diistilahkan, biar dia sebut terus sebut. Fataha. Jadi tak adalah sikit-sikit bila belajar bahasa Arab tulis makna. Tak nak tulis makna. Jadi kita nak anak kita sebut terus fataha. Dia terus body language dia fataha. Darosa. 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 Darosa belajar. Fataha membuka. Fataha membuka. Fataha membuka. Jadi darosa, 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 darosa. Fataha, 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 fataha. Okey, anak kita dah belajar darosa fataha. Kita sambung balik. Zal fathah za. Ulangi 1 2. Zal fathah za. Ulangi zal fathah za. Teruskan ha fathah ha. Ulangi ha fathah ha. Teruskan ba fathah ba. Ulangi ba fathah ba. Bunyinya zahaba. Ulangi zahaba. Bunyinya zahaba. Jadi kita dah zahaba. Apa makna zahaba? Pergi. Pergi. Zahaba. Kita kata zahaba, 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 zahaba. Makna zahaba ialah pergi. Zahaba, pergi. Okey, zahaba, pergi. Darosa, belajar. Darosa, 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 darosa. Fataha, 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 fataha. Zahaba, 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 zahaba. Darosa, belajar. Fataha, membuka. Zahaba, pergi. Ya, jadi kita belajar semua, ya. Sebab dekat TikTok tu maknanya nak habis bateri dah, ya. Jadi saya nak habiskan sikit lagi sampai ni. Ghain fathah gha. Ulangi ghain fathah gha. Teruskan sin fathah sa. Ulangi sin fathah sa. Teruskan lam fathah la. Ulangi lam fathah la. Bunyinya ghasala. Ulangi ghasala. Bunyinya ghasala. Ghasala maknanya membasuh. Ghasala maknanya basuh pinggan. Basuh pinggan. Ghasala. 1 2. Ghasala. 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 Ghasala maknanya membasuh. Darosa. 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 Dorasa. Darosa belajar. Fataha. 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 Fataha.
zahaba, 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 zahaba. Ghasala, 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 ghasala. Jadi Sada tak kasih Sada akan ajar pada ayuh semua. Ini penting betul fi'il madi, betul lah fi'il amalnya, betul lah fi'il mudhari'nya. Jadi Sada ajar yang asas macam mana daripada perkataan yang asas, lepas tu kita bagi formula, akan menjadi darasa, durisa, daras, darastu, darasta, darisun, madrusun. Fatah, fatatu, fatata, fatati. Nanti adalah formula-formula dia. Yang penting dengan asal. Dengan anak, jangan diberatkan dengan memperkenalkan, oh ini fi'il madi, ini fi'il mudhari', fi'il amal. Kenalkan dulu. Biar dia berkenalan dengan perkataan darasa, darasa, darasa. Darasa belajar. Fataha, fataha, fataha. Membuka. Zahaba, zahaba, zahaba. Pergi. Ghasala, ghasala, ghasala. Okey? Dan penutup ialah sakota. 1, 2, sin fathah sa. Ulangi, sin fathah sa. Teruskan, qaf fathah ko. Ulangi, qaf fathah ko. Ulangi, qaf fathah ko. Teruskan, ta fathah ko. Ulangi, ta fathah ko. Bunyinya sakoto. Ulangi, sakoto. Bunyinya sakoto. Makna sakoto ialah jatuh. Kalau kita jatuh, au. Sakit. Kalau kita jatuh, sakoto. Jadi macam mana bunyi? Sakoto, au, au. Jadi kita pegang kaki kita, sakoto, au, au. Sakoto, au, au, au. Jadi sakoto jatuh. Jadi kita ingat, sakoto, au, au. Sakoto, au, au, au. Jadi kita sebut, darosa, 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 darosa. Fataha, 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 fataha. Zahaba, 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 zahaba. Ghasala, 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 ghasala. Sakoto, au, au. Sakoto, au, au, au. Darosa maknanya belajar. Fataha maknanya membuka. Zahaba maknanya pergi. Ghasala maknanya membasuh. Sakoto, au, au maknanya jatuh. Jadi di sinilah sampai Ustazah ni, insyaAllah kita dalam bulan Ramadan, sehinggalah nanti anda nampak bagaimana perkataan darosa itu berkembang. Yang asas tu bagaimana dia berkembang. Dah tak adalah kita kata bahasa Arab ni susah. Jadi di sinilah tak adalah kita katakan bahasa Arab tu susah, sebenarnya bahasa Arab tu mudah. Dan anda akan faham apa dia formula. Nanti kita akan bagi dalam bentuk formula, macam bukan hanya matematik ada formula, tetapi belajar bahasa Arab itu pun ada formula untuk memudahkan. Sebab tu saya kata dalam tempoh 60 jam insya-Allah anda boleh ke arah memahami Al-Quran, membaca rencana Arab tanpa baris, dan ke arah memahami isi kandungan Al-Quran. Insya-Allah selama ni kita belajar bahasa Arab di sekolah dengan kaedah cikgu bagi mana kita tulis atas kertas. Lepas ni ajarlah anak-anak muda, anak-anak kita sambil diorang belajar mengaji, mereka akan belajar bahasa Arab. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan sambung belajar lagi. Dan ajarlah anak-anak kalian ilmu yang memberi manfaat. Setiap huruf itu ada rahsia dan kebaikan. Jadi jangan huruf itu kita abaikan. Setiap huruf itu sebut satu huruf, ibu bapa mendapat, bukan saja anak mendapat 10 kebaikan, ibu bapa juga mendapat kebaikan. Jadi ajar anak-anak kita yang kecil di bulan Ramadan menyebut setiap huruf. Huruf tu adalah pahala untuk ibu dan ayahnya. Jadi kita ajar anak kita jangan dah diabaikan. Orang semua buka Quran, kalau buka Quran jadi alamak lah, sebab anak kita jumpa berbaris atas. Sebab huruf hijaiyah ni penting. Sebab itulah bila Ustazah perhatikan, Ustazah bekas guru kan, ba alif ba, jim waw ju, baju. Itu cara kita mengaji cara lama. Tetapi bila sekarang ni anak-anak dikenalkan ba, jadi ba tu jadi ba. Bila suatu bunyi ba jawi, guru jawi dia akan bermasalah. Kenapa dia masalah? Ba jawau jadi bajau. Dia takkan jadi baju. Bukan salah anak, tapi balilah kita kepada huruf-huruf hijaiyah. Jadi sebelum penutup, setiap ada saja al-alifu alifun alif. Al-ba'u ba'un ba. At-ta'u ta'un ta. As-sa'u sa'un sa. Al-jimu jimun jim. Al-ha'u ha'un ha. Jim ha kha. Ad-dalu dalun dal. Al-zalu zalun zal. Ar-ra'u ra'un ra.
Az-zayu zayun zay. As-sinu sinun sin. Ash-shinu shinun shin. As-sadu sadun sad. Ad-dadu dadun dad. At-ta'u ta'un ta'. Az-za'u za'un za'. Al-ainu ainun ain. Al-ghainu ghainun ghain. Al-fa'u fa'un fa'. Al-qafu qafun qaf. Al-kafu kafun kaf. Al-lamu lamun lam. Al-mimu mimun mim. An-nunu nunun nun. Al-wawu wawun waw. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ya'u ya'un ya'. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata billahil azim. Sebelum menutup kita belajar tadi saya sebut darosa. Dal fatada, ra fatara, sin fatasa. Darosa, 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 darosa belajar. Fa fatafa, ta fatata, ha fataha, 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 fataha membuka. Dal fataza, ha fataha, ba fataba, zahaba, dahaba, dahaba, dahaba pergi. Ghain fatara, sin fatasa, lam fatala, wasala, 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 wasala membasuh. Okay? Sin fatasa, kof fatako, to fatato, sakoto, 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 au au jatuh. Darosa, 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 darosa. Fataha, 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 fataha. Zahaba, zahaba, zahaba. Ghasala, ghasala, ghasala. Sakoto, au au jatuh. Okey, sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelakit sunnah, habis ni ya, bagi anak kita malam ni makan pati dah habis. Sapukan Al-Warid seluruh badan anak-anak kita. Setiap ya sapukan Al-Warid bagi anak makan pati dah habis 7 titik malam ni dan sahur ya, dan juga sapukan kepala anak kita, letak ya penawar mata putih 10 minit dalam mata anak kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan rahmat, dan Pati Ahmad masukkan dalam pusat anak-anak kita. Dan untuk penutup, saya nak beritahu pada pesakit sunnah, ambil Pati Ahmad mana? Abdullah ambil Pati Ahmad kat bilik ni. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Pati Ahmad, cepat. Mina, sebelah habis. Jadi Pati Ahmad tentang nasihat, ya, pernafasan yang susah. Lepas tu kata, bila kita latihkan anak kita, ya, saya nak beritahu pada semua. Sebab orang yang hadir kelas, diorang tahu. Yang tak ada kelas tu tak tahu, ya. Jadi benda ni penting sebab ramai orang susah nak nafas. Okay, biasalah. Okay, baca bismillah selawat di sini, ya. Dekat sini Ustazah Hajar di, ya, dekat sini dengan ini Pati Ahmad, ya, pesakit sunnah, ya. Urut-urut di bahagian sini. Nanti nafas tekak kita rasa lega, ya. Baca bismillah dan selawat. Ya, bismillah dan selawat. Ya, Ustazah tak ada masalah apa-apa. Biasa baca bismillah dan selawat. Ya, dekat sini dan juga dekat sini Ustazah beritahu sini, ya. Buat je bismillah, selawat dengan tenang, ya. Jangan kau baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan tukan ni, dan baca bismillah dan selawat. Jadi semua pesakit-pesakit sunnah tolong buat, ya. Besok saya akan ajar yang lebih lagi, ya. Kenapa sunnah kita makan 3 jari. Dan di mana bulan Ramadan adalah bulan penyembuhan penyakit kita. Kalau di luar sana tak boleh ni, saya nak buktikan bahawa bulan Ramadan adalah bulan rahmat, maksud bulan rahmat. Ya, kalau kita benar-benar kembali dengan cara perubatan sunnah Rasulullah, kita akan merasai kehebatannya sungguh luar biasa. Sebab tu saya kata, belajar anak kita makan 3 jari dan pastikan kunyahan itu sebaik-baik hancur. Ya, kalau kita ambil 5 jari, nasi kita makan 5 jari, jangan guna orang yang logik akal. Ya, sedikit kita ambil makanan, jadi kunyahan kita itu mengecil. Dan ini akan memudahkan, ya, kadang orang penyakit thyroid dan sebagainya, ya, kadang-kadang sakit dada dan sebagainya. Perhatikan, ya, cara anda makan. Adakah anda makan cara gelojoh, ya? Makan telan dia macam mana. Jadi latih diri kita makan ikut sunnah Nabi SAW. Dan 3 jari ini ada rahsia dalam perubatan. Tengok saraf-saraf kita, ya, dalam 3 jari ini ada saraf yang penting. Dan Ustazah beritahu pada sakit sunnah, ya, bila kita dah makan halwa ilas tu, saya kata, atau dah habis selesai makan, dan kita makan 3 jari, ya, dan pastikan hancur
cuba kita ambil nasi yang sedikit supaya kita baca tu dalam hati kita banyak sekali. Dan juga di sini ya Ustazah nasihatkan semua sakit-sakit sunnah baca bismillah dan selawat dan cuba tengok anatomi badan kita di mana saraf-saraf ini ada. Okey, di sini point. Jadi dibuat pada anak-anak kita dan juga sapu. Ingat saya kata buat macam ni. Kak Nora daripada Singapura kata kalau Pitam buat sekarang sapu El-Warid 10 minit dekat kepala dan juga urat kita dekat bahagian belakang. Jadi di sini Ustazah insya-Allah besok Ustazah akan lebih terperinci dan mula sebutlah huruf-huruf hijaiyah yang Ustazah ajar tadi, al-alifu, alifun, alif, dan ajar basic bahasa Arab darusat sampai sakoto yang Ustazah ajar. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya dan amalah satu huruf itu besar bagi Allah Taala. Kalau orang kata 3 tu jari tu Nabi makan roti, cubalah ambil nasi, cuba makan nasi dengan 3 jari dan kunyahan ambil masa untuk mengunyah. Kalau ambil 5 jari kita nak makan tu itulah nafsu, mana kita berlebihan. Jadi cuba ambil 3 jari dengan nasi saya boleh. Saya dah praktikalkan ramai tadi. Jadi cuba ambil dan sedikitlah, kalau ambil banyak lambatlah kunyahan kita. Lambat kunyahan tu. Sebab sebenarnya itulah yang baik untuk saraf kita bahagian sini dan bahagian sini. Cubalah ambil nasi pakai 3 jari, cuba. Kalau tak cuba kita tak tahu. Tu kita kunyahan lama sambil tu kita berselawat atas Nabi, bukannya makan dengan gelojoh sebab tu kita makan dengan gelojoh tu lah yang memberi efek kadang-kadang sakit dada dekat bahagian sini dan pernafasan kita tak berapa baik. Jadi cuba buat dan amalkan. Kalau kita tak amal kita tak tahu. Jadi jangan guna logik akal. Kalau orang suka guna logik akal, Nabi makan roti makan kurma. Kita kata ambil, cuba ambil sukatan kita sebab kita tengah berpuasa. Jangan dikejutkan makanan yang berat ketika kita berbuka puasa Okay, sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak nak beramal terpulang, yang beramal mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan keberkatan. Segalanya Ustazah serahkan urusan hanya kepada Allah. Petunjuk hidayah itu urusan Allah. Kerja urusan Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan kita semua diterima ibadah oleh Allah Taala. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim.